Coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan jangkitan respiratori yang bersifat mudah merebak. Pada mulanya, ia ditemui di daerah Wuhan, China. Lokasi utama virus adalah di sebuah pasar makanan laut yang menjual haiwan-haiwan eksotik untuk tujuan pemakanan. COVID-19 dipercayai mula merebak pada pertengahan Disember 2019. COVID-19 mula memasuki Malaysia pada 23 Januari 2020 oleh 3 orang yang berasal daripada China yang berhijrah ke Johor dari Singapura. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengeluarkan kenyataan pada 31 Januari 2020 menyatakan COVID-19 merupakan penyakit pandemik. Okey, kita teruskan dengan punca penyebaran COVID-19 di Malaysia. Titisan pernafasan seorang individu merupakan salah satu punca penyebaran COVID-19 di Malaysia. Penyakit ini merebak dari individu ke individu melalui komuniti dekat. Titisan saliva yang mengandungi virus juga akan mendarat di permukaan atau objek yang berdekatan. Dan penyebaran COVID mungkin akan berlaku jika seseorang yang sihat menyentuh permukaan atau objek tersebut. Jangkitan mungkin berlaku jika orang itu menyentuh hidung, mata atau mulut mereka. Punca penyebaran wabak COVID-19 juga disebabkan oleh tidak memakai pelitup muka. Tapi masih ada sesetengah pihak yang lalai dan tidak mengindahkan hal ini kerana mereka rasa pemakaian pelitup muka tidak penting dan hanya merimaskan. Penyakit ini akan menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan seseorang itu mengalami kesukaran bernafas. Punca terjadinya penyebaran COVID-19 juga disebabkan oleh ketidakpatuhan penjarakan sosial. Sebabnya, bila seseorang itu batuk, bersin ataupun bercakap, titisan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka mungkin terdapat virus COVID yang mungkin merebak kepada individu yang berdekatan dengan mereka. Hal itu akan menyebabkan kebarangkalian bagi seseorang tersebut untuk mendapat jangkitan wabak COVID-19. Terusnya, akhir sekali, punca penyebaran COVID-19 di Malaysia adalah kerana ingkar arahan kuarantin. Apabila ada seseorang yang dipercayai membawa penyakit atau wabak, maka tindakan kuarantin akan dilakukan ke atas mereka kerana untuk mencegah jangkitan itu daripada tersebar ke orang lain lah. Individu yang dipakaikan gelang kuarantin tidak boleh keluar dari rumah sehingga tempoh kuarantin tamat kecuali bagi ketua keluarga. Dan gelang kuarantin itu hanya boleh dipotong oleh pihak berkenaan selepas tempoh kuarantin tamat. Ada satu kes di Malaysia di mana seorang wanita didapati keluar dari rumah dan berada di tempat awam di Bayan Lepas. Dan wanita itu memakai gelang yang diberikan itulah. Jadi menurut laporan utusan, sepatutnya wanita itu ada di rumah selama 14 hari kerana itu ialah tempoh kuarantin yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan. Perkara inilah yang akan menyebabkan kes COVID makin meningkat. Sekarang, kita akan menerangkan tentang kesan penyebaran COVID-19 terhadap semangat patriotisme dengan nasionalisme. Kesan yang pertamanya adalah mengukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Setahu kita, sambutan pada Hari Kebangsaan telah dipatahkan pada tahun ini disebabkan oleh penularan wabak ini. Tetapi, hal ini tidak memadamkan semangat kemerdekaan dan patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia turut memberikan kerjasama dengan saling membantu antara satu sama lain, terutamanya ketika PKP pada Mac yang lalu. Dengan penularan COVID-19 ni, masyarakat prihatin telah dibukti dan ditonjolkan di negara kita. Dan rakyat telah mempraktikkan tema Malaysia Prihatin bagi sambutan Hari Kemerdekaan kali ini. Kerana rakyat menunjukkan kebaikan bukan sahaja untuk individu tetapi juga untuk perkumpulan. Pandemik ini telah menyelakan budi yang baik dalam seseorang rakyat Malaysia. Oleh itu, hubungan rakyat telah menjadi lebih erat, konflik antara berbagai kaum juga telah dikurangkan. Kesimpulan kecilnya, semangat patriotisme dan nasionalisme telah disemarakkan
sejak bermulakan wabak COVID-19 di Malaysia. Sebagai contoh, bantuan COVID-19 telah disampaikan kepada penduduk yang terjejas di daerah Kubang Basu. Seorang pereka fashion telah bekerjasama dengan 20 remaja untuk menjahit set PPE dan telah menyerahkannya kepada Hospital Kuala Lumpur. Selain itu, beberapa NGO juga menyediakan makanan termasuk keprihatinan individu demi jiran tetangga, dan lebih daripada 300 petugas barisan hadapan di Sabah telah terjangkiti wabak ini kerana mereka bertunggus lumus untuk membantu negara untuk mengatasi penularan wabak COVID-19. Seterusnya ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap pembangunan negara dan bangsa. Bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di Malaysia, beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan Malaysia. Pada 18 Mac 2020, PKP telah dijalankan di Malaysia. Pada 4 Mei 2020, PKPB pula dijalankan di Malaysia di mana kebanyakan sektor ekonomi dibenarkan beroperasi semula mengikut SOP. Pada 10 Jun 2020, PKPB dijalankan di Malaysia dan kebanyakan aktiviti sosial, keagamaan, pendidikan dan sektor ekonomi dibenarkan beroperasi semula mengikut SOP. Sistem pendidikan Malaysia turut terancam oleh pandemik ini. Penutupan sekolah di seluruh Malaysia telah menyebabkan penangguhan jadual akademik dan kesusahan guru-guru untuk menyampaikan info atau arahan secara efektif kepada pelajar mereka. Tarikh peperiksaan penting seperti SPM terpaksa ditunda kepada awal tahun 2021. Kerajaan Malaysia juga terpaksa mengaplikasikan pelajaran secara online ataupun online learning yang belum matang dalam sistem pendidikan Malaysia bagi mengatasi kekurangan yang dihadapi. Walau bagaimanapun, terdapat juga kebaikan yang boleh diperolehi daripada pandemik ini. Situasi sebegini mampu mendedahkan kepentingan ilmu ICT pada abad ke-21 kepada warga negara. Selain itu, kerajaan boleh mengambil kesempatan untuk mengkaji keberkesanan pelajaran secara online di Malaysia kini dan membuat perubahan yang bersesuaian untuk menolak taraf pendidikan Malaysia ke ketinggian baharu pada masa yang akan datang. Pendidikan secara online berpotensi menjadi cara penghantaran utama di Malaysia pada masa yang akan datang sekiranya keberkesanan sistem ini mencapai suatu tahap yang memuaskan. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kesimpulan. Kita dinasihatkan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM. Pematuhan tersebut termasuklah sentiasa membasuh tangan dan elakkan berada di tempat yang berisiko. Kerjasama daripada masyarakat dapat mengelakkan daripada penularan wabak COVID-19. Seterusnya, walaupun wabak COVID-19 ini adalah satu perkara yang negatif, tetapi ini juga mendatangkan kebaikan kepada masyarakat kita. Kebaikannya, kita dapat lihat apabila masyarakat kita mula menitik beratkan mengenai kesihatan diri dengan menjaga kebersihan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang sihat. Akhir sekali, penularan wabak ini juga telah mengajar masyarakat supaya mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Masyarakat dinasihatkan supaya mengambil iktibar mengenai peristiwa pilihan raya yang telah berlaku di Sabah, iaitu yang menyebabkan penularan wabak ini semakin menjadi-jadi, dan masyarakat juga dinasihatkan untuk mengamalkan SOP supaya usaha memerangi wabak ini tidak menjadi usaha yang sia-sia. Jadi, marilah kita Sama-sama menghalau Musuh kita. Bye-bye COVID-19. Bye-bye COVID-19. We deserve a better future.